Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu an, wa kana min kuttab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا سنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Hanzalah al-Usaidi radhiyallahu anhu. Dan Hanzalah ini adalah daripada kalangan penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak tahu tulis, dia tak tahu baca. Allah jadikan benda tu kepada Nabi bukan sebagai aib kepada Nabi, tetapi ada hikmah di sebalik dia.
Kalau sekiranya Nabi ni dijadikan satu orang yang pandai menulis, pandai baca, pandai segala-galanya, apabila Nabi baca wahyu Allah dalam Quran, orang kata Nabi reka kerana dia pandai tulis, kerana dia pandai baca. Maka Allah takdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak pandai tulis, dia tak pandai baca, tapi dia pandai. Di antara orang yang kerja sebagai katibul wahyi, penulis wahyu, apabila wahyu turun, Nabi baca wahyu itu, ada orang kerja tulis. Di antara yang duk kerja tulis wahyu apabila Allah turun wahyu kepada Nabi ini, di antaranya ialah Hanzalah al-Usaidi, dan ada ramai lagi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu semua katibul wahyi. Mereka itu adalah penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca pada malam ini cerita pasal dia ni, cerita pasal Hanzalah, salah seorang daripada penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, laqiyani Abu Bakar. Hanzalah kata, satu hari Abu Bakar jumpa aku. Faqala, kaifa anta ya Hanzalah? Bila berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar tanya Hanzalah. Dia kata, apa khabar Hanzalah? Kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Jawab Hanzalah, dia kata, hari ini Hanzalah sudah jadi orang munafik. Dia kata. Dia pergi jawab macam tu. Sayyidina Abu Bakar jumpa dia, tanya dia, apa khabar? Dia pergi jawab satu jawapan yang luar jangka. Dia tak habaq, kata habaq baik. Dia, sebaliknya dia habaq, dia kata nafaqa Hanzalah. Dia kata hari ini Hanzalah sudah jadi satu orang munafik. Qala Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila dengar macam tu, dia kata subhanallah, ma taqul? Dia kata subhanallah, Hanzalah hang cakap apa ni? Qala qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Hanzalah kata cerita dia macam ni. Dia kata kita ni apabila duk ada di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duk peringat kita tentang syurga, tentang neraka, hatta ka'anna ra'yu 'ain, sehingga kan apabila Nabi duk cerita pasal syurga, Nabi duk cerita pasal neraka, kita yang duk dengar ni macam nampak syurga neraka ni. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'afasna al-azwaj wal aulad wad dai'at. Masalahnya dia kata kita ni apabila keluar aja daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita balik ke rumah, kita merosakkan isteri kita, kita merosakkan anak-anak kita, wadai'at, dan kita buat benda sia-sia. Pasal itu aku kata aku sudah jadi munafik. Munafik ni maksudnya apa? Maksudnya kita di satu ketika kita macam ni, di satu ketika kita macam ni. Tak serupa kita ni. Dia kata bila aku muhasabah balik diri aku, bila aku tengok balik diri aku ni munafik. Dia kata bila aku duduk dalam majlis Nabi, bila Nabi cerita pasal syurga, bila Nabi cerita pasal neraka, aku dengar ni kecut hati aku. Aku takut dengan apa yang Nabi duk kata. Pasal apa? Pasal pengajaran Nabi itu ka'anna ra'ya ain, macam nampak benda hak Nabi habaq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW Allah bagi ke dia macam tu. Bila dia bercakap satu benda, orang macam nampak benda tu. Nabi SAW bila dia cerita pasal syurga, orang yang duk dengar ni macam ternampak-nampak syurga depan mata. Nabi SAW kalau dia cerita pasal neraka, orang yang duk dengar ni macam duk nampak-nampak neraka di depan.
Maka siapa juga yang duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi cerita pasal syurga, depa rasa semangat nak buat ibadat. Bila Nabi cerita pasal neraka, depa rasa takut nak buat dosa. Masalahnya, kata Hanzalah, apabila keluar daripada majlis Nabi, daripada keluar daripada masjid, balik ke rumah hilang benda tu semua. Bila balik ke rumah, bukan dia kata kita pula bila balik ke rumah, kita rosakkan isteri kita, kita rosakkan anak kita. Waddai'at, bahkan kita bila balik rumah kita buat benda sia-sia, benda lara. Nafaqah Hanzalah. Dia kata kalau lagu tu Hanzalah munafik, dia kata. Dia macam frustrated. Dia macam kecewa dengan diri dia sendiri. Maka dia luahkan kekecewaan itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila dia dengar Hanzalah kata macam tu, fa wallahi inna sanalqa mithla hadha. Abu Bakar bila dengar Hanzalah luah benda tu keluar mai depan dia, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata fa wallahi, dia kata demi Allah wahai Hanzalah, inna lanalqa mithla hadha. Dia kata kita serupa, dia kata dalam bab ni. Bukan hang saja ada kena penyakit ni, aku pun kena. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, bila aku duduk dalam majlis Nabi, aku main dengan kecuk perut, aku main dengan takut, aku main dengan semangat, aku rasa macam nak bertaubat, aku rasa macam nak berubah, aku rasa macam nak jadi orang lain lepas pada ni. Tapi bila balik ke rumah, habis benda ni semua. Kalau kita ada sama macam tu, kita pakai berdiri, kita kata kita serupa. Bukan Hanzalah saja, bukan Sayyidina Abu Bakar saja, semua orang serupa. Di satu ketika kita rasa macam nak jadi orang baik sangat kita ni, di satu ketika karut kita ni. Fantalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah kata dekat Abu Bakar, dekat apa? Dia kata, lah ni jom kita pergi jumpa Nabi, kita cerita benda ni dekat Nabi. Tengok Nabi nak kata apa. Adakah benda yang kita rasa, adakah benda yang kita lalui ini satu benda biasa, ataupun ada tak kena tang mana dengan kita yang kita boleh perbaik kok mana? Jom jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk duduk saja depan Nabi, terus Hanzalah kata nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, Hanzalah hari ini sudah jadi orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhak? Bila dia mengaku macam tu depan Nabi, Nabi kata dekat dia, wa ma dhak? Apa hal ni Hanzalah? Tiba-tiba mai bercakap macam ni. Qultu ya Rasulullah, nakunu indak tudhakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Dia kata macam ni ya Rasulullah, kami bila ada dalam majlis Tuan, kami jadi satu orang manusia yang cukup bagus. Bila Tuan sebut syurga, bila Tuan sebut pasal neraka, kami macam nampak syurga dan neraka ini. Fa idza kharajna min indik, tapi apabila kami balik saja ke rumah, afasna al-azwaj wal aulad wad dai'at, kami jadi orang yang merosakkan anak isteri di rumah. Nasina kathira, dia kata kami ni teruk betul, kami ni pelupa sungguh, kami ni tak lama dalam nak menerima pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة
sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Nabi kata dekat Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar yang doa ada di depan dia, Nabi kata wallazi nafsi biyadih, demi Allah Tuhan yang nyawa aku Tuhan duk pegang, in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri, kalaulah hampa sentiasa dalam keadaan hampa macam doa ada dalam majlis aku. Hampa duduk depan aku ni, hampa jadi takut kepada Allah, hampa jadi orang yang bertaubat kepada Allah, hampa jadi orang yang sentiasa ingat nak berubah mula pada Allah ni, nak berubah sungguh-sungguh dah. Hampa keluar daripada masjid pun hampa duk rasa macam tu lagi. La safahatkumul malaikatu ala furushikum wa ala turuqikum. Nabi kata malaikat nanti turun mai, nanti bagi tangan, nanti shake hand dengan hampa di sepanjang jalan hampa. Kalaulah ada manusia yang macam tu, dia duduk depan Nabi, dia jadi manusia yang bertaubat, dia jadi manusia yang insaf, dia keluar daripada depan Nabi, dia balik ke rumah, sampai bila-bila pun dia duduk elok macam tu juga, malaikat pun nanti mai bagi shake hand. Nabi kata pasal apa? Pasal manusia tak akan jadi macam ni. Nabi kata kalau hampa ni dengan sekali dengar kuliah aja balik-balik pakai serabas sampai tak buang. Hampa ni kalaulah hampa ni jadi manusia yang macam tu, hampa dengan kerana duk mai kuliah ni hampa berubah daripada manusia jadi malaikat. Kalaulah hampa macam tu boleh berubah sampai macam tu sekali dan perubahan itu kekal, malaikat nanti mai, dia nanti musafahah, dia nanti bagi satu shake hand dekat hampa, dia nanti kata tidak ada manusia macam hang dalam dunia ni. Walakin ya Hanzalah, Nabi kata akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'ah. Nabi ulang 3 kali, sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Nabi kata akan tetapi wahai Hanzalah, biasalah manusia ni, ada satu waktu dia bagus sangat, ada satu waktu dia drop, ada satu waktu dia bagus balik, ada satu waktu dia down, ada satu waktu dia cantik, ada satu waktu dia jadi karut. Manusia biasa macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa yang diceritakan kepada kita adalah hadis ni adalah satu fenomena biasa ke atas manusia. Cuma janganlah kita ni drop kerap sangat, yang tu aja. Kalau saat-saat latah, it's okay, that one normal, itu manusia. Tapi kalau raplah lebih banyak daripada bagus, itu karut nama dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ayyub radhiyallahu an, Abu Ayyub ini dia kata annahu qala hina hadarathul wafah, kuntu katamtu ankum syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula annakum tudhnibun la khalaqallahu khalqan yudhnibun yaghfiru lahum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Ayyub radhiyallahu an, dekat dia nak mati. Dalam hadis kata annahu qala hina hadarathul maut, waktu dia tengah duk bergelut dengan sakratul maut, waktu lagi sikit masa lagi dia nak mati, tiba-tiba dia kata, Abu Ayyub kata, kuntu katamtu ankum syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada satu benda yang aku sembunyi
daripada pengetahuan hampa semua. Yang benda ni aku dengar daripada Nabi SAW. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia apa yang dia dengar daripada Nabi, dia rekod. Lepas dia rekod, dia akan bagi tahu dekat orang. Pasal Nabi kata, balighu anni walau ayah. Nabi kata, sampaikan apa yang hampa dengar daripada aku walaupun sepotong ayat, sampaikan. Maka sahabat bila dia dengar apa juga daripada Nabi, dia akan sebarkan kepada orang lain. Abu Ayyub ada satu benda yang dia dengar daripada Nabi, dia simpan dalam poket, dia tak cerita ke orang. Bila menjelang wafat dia, bila dekat nak mati, dia duk rasa guilty, dia duk rasa bersalah. Pasal ada satu benda dia duk simpan jadi rahsia dia, sedangkan Nabi kata benda ni. Dalam keadaan dia nak menghadapi saat mati dia tu, dia kata, kuntu katamtu ankum syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ada satu benda yang aku sorok daripada pengetahuan hampa. Yang benda ni aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula annakum tudhnibun la khalaqallahu khalqan yudhnibun. Nabi ada kata dekat aku bahawa kalau sekiranya tak ada siapa buat dosa dalam dunia ni, la khalaqallahu khalqan, Allah akan cipta satu makhluk lain, yudhnibun, yang makhluk itu akan buat dosa. Abu Ayyub kata, Nabi ada habaq kat aku benda ni, tapi aku simpan benda ni, aku tak habaq dekat hampa, aku takut hampa salah faham. Pasal dalam hadis tu Nabi kata apa? Kalaulah sekiranya manusia ada 6 bilion orang dalam dunia hari ini, 1/6 daripada 6 bilion itu orang Islam, tidak buat dosa langsung. Orang Islam yang cukup baik, tak buat dosa, tak buat maksiat. Kalau sekiranya berlaku keadaan yang macam tu, Nabi kata la khalaqallahu khalqan, Allah Subhanahu wa taala akan buat makhluk lain, yudhnibun, yang makhluk itu mereka akan buat dosa kepada Allah. Yaghfiru lahum, kemudian bila mereka berdosa, mereka minta ampun, Tuhan akan ampunkan mereka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jangan ambil faham salah tentang hadis ni. Itu pasal Abu Ayyub, dia bila dengar hadis ni, dia takut nak abang. Dia takut orang ambil salah hadis ni. Hadis kata kalau semua manusia, semua orang Islam tak buat dosa, Allah akan buat makhluk lain suruh buat dosa supaya Allah boleh ampun mereka. Kalau salah faham, pergi ingat kata, oh, agama suruh kita buat dosa. Dia faham kot tu. Itu faham silap. Sedangkan maksud hadis ni apa dia? Bukan nak suruh buat dosa. Hadis ni nak beritahu kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya manusia tak buat dosa, Tuhan tak boleh nak ampun siapa-siapa. Bila ada manusia buat dosa, maka Allah menggunakan sifat pengampun dia untuk memberi ampun kepada orang yang buat dosa. Faham dia kenapa ikut tu? Abu Ayyub apabila dia dengar Nabi SAW sebut benda ni, dia takut. Dia takut ke orang salah faham hadis ni. Dia simpan hadis tu, tak bagi tahu. Bila dia dekat nak mati, dia rasa bersalah, dia duk sorok satu ilmu yang Nabi bagi kat dia, baru dia habaq. Maksud hadis ni apa tuan-tuan? Buat dosa itu adalah kerja manusia. Orang Melayu kata, mana ada bumi tak kena timpa hujan. Mana bumi pun akan kena hujan. Walaupun Sahara Desert, padang pasir Sahara, kena hujan. Cuma kadar hujan yang turun sikit berbanding dengan Taiping. Tapi kena hujan. Gurun Sahara pun kena hujan. Maksudnya apa? Bandingan dengan manusia. Mana ada manusia tak buat dosa? Cuma beza dia apa? Ada orang jenis Sahara Desert.
dosa dia sikit boleh bilang. Ada orang typing, dosa dia jenuh. Bukan maksud dia orang typing berdosa jenuh. Lagi salah faham pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksud dia apa? Dia nak abang kata Allah Subhanahu wa taala doa dah. Dia duk tunggu manusia minta ampun atas dosa mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, paling tidak dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata manusia ni kalau Allah sudah bagi dekat dia harta satu lembah penuh dengan emas, ahabba anna lahu wadiyan akhar, dia mau satu lembah lagi. Ni manusia, ni yang kata manusia, Tuhan buat manusia, Tuhan tahu manusia punya perangai, tak akan pernah cukup. Kerja gaji 1,000, pergi cari nak pergi jadi 2,000. Boleh usaha bagi dapat perhatian, boleh naik pangkat cepat, gaji tambah, dia akan buat. Tak ada jalan, dia balik jual burger. Tujuan dia apa? Nak tambah income. Nama kata manusia ni, kalau kata tak ada selera dengan duit ni, pembohong. Nama kata manusia, hari-hari kepiah putih tak buang, tidur pun pakai serban, duit mau. Bukan mau saja, kalau boleh mau lagi, mau lagi, mau lagi. Itu manusia. Kalau tidak ada perasaan itu bukan manusia. Cuma orang yang boleh kontrol, itu orang bagus. Itu saja. Kita bercakap tuan-tuan, biar kita berpijak di bumi nyata, biar kita bercakap secara realiti, jangan bercakap di awang-awangan, benda bohong. Hakikatnya manusia tidak menolak duit, tidak menolak kebendaan, tidak menolak kesenangan, tidak menolak kemewahan. Cuma beza manusia apa dia? Yang mau duit, yang mau kemewahan cara halal, dengan yang membujuk lalu melentang patah. Itu saja beza dia. Maka Nabi SAW kata, "Lau kana li bani Adam wadin min zahab." Satu manusia, kalau Allah sudah bagi dekat dia satu lembah penuh dengan emas, ahabba anna lahu wadiyan akhar. Dia nak kalau boleh satu lagi. Walan yamla fahu illa turab. Nabi kata, mulut manusia, mulut ini adalah simbolik kepada nafsu. Nabi kata nafsu manusia tak akan dapat dipenuhi melainkan sampai hari dia mati, tanah ditabung ke dalam mulut dia. Itu manusia. Dia duk mau lagi, dia mau dapat 5,000 nak 10,000, 10,000 nak 20,000, 20,000 nak 50,000, 50,000 nak 100,000, 100,000 nak 250,000, 250,000 dia nak 1 milion. Manusia dia akan pergi macam tu. Ada peluang dia lagi nak pergi, ada peluang dia lagi nak grab, ada peluang dia lagi nak rebut. Bila ni benda ni nak berhenti? Bila? Nabi SAW kata, bila mati masuk dalam kubur, orang tabung pasir nak kambuh dia, masa tu habis cerita nafsu dia, baru habis. Nabi kata, wallah yatubu ala man taba. Nabi kata, tapi Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa pun duk tunggu hamba-hamba dia bertaubat atas kesalahan mereka, dan dia akan menerima taubat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tibar.
kita ambil iktibar. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini membawa manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 25. Muka surat 25 bawah sekali. Dia kata tafsir ayat 115. Suratul Baqarah. Sesungguhnya telah datang beberapa hadis yang mentafsirkan ayat 115 surah Al-Baqarah itu. Dan tiap-tiap hadis itu mendatangkan masalah fiqhiyah yang bergantung dengan amal ibadah kita. Ini tuan-tuan, Quran ke, hadis ke, dia ada ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Bila kita baca satu ayat Quran, ada soal hukum di dalam ayat itu. Dan ulama-ulama bila baca ayat tu, mereka cari hadis untuk nak menghuraikan apa hukum yang terkandung di dalam ayat itu. So malam ni insya-Allah kita akan tengok cerita tentang tafsiran kepada ayat 115 surah Al-Baqarah, yang di dalam ayat itu ada cerita hukum. Di antaranya dia kata yang pertama, hukum tentang kiblat. Orang yang tidak tahu di mana arah kiblat. Ini soal yang pertama akan timbul daripada ayat yang disebut oleh hadis lagi. Pasal kiblat. Oh, masalah besar tuan-tuan. Setidak-tidaknya kita pergi melancong, pergi makan angin, kita check in satu hotel, masuk-masuklah hotel tu nak semayang. Bila nak semayang tak tahu kiblat belah mana. Tengok atas siling tak ada bubuh arah kiblat. Pergi buka laci. Ni tempat hotel selalu bubuh. Sama ada di atas siling ataupun dalam laci. Pergi buka drawer yang ada dalam hotel. Buka, tak ada. Pergi cari di bucu meja. Di hotel kadang-kadang dia bucu meja arah kiblat. Pergi cari semua tak ada. Tak tahu arah kiblat. Nak semayang, waktu dah nak habis. Kita tekan receptionist kaunter di bawah dekat lobby, tekan, sorry, I'm from bilik ini, nak tanya pasal kiblat. Sorry sir, I don't know. Dia jawab pada muka hang. Dia jawab, sorry sir, I don't know. Allah, kata kacau. Baik, itu perbincangan dia. Semayang nak kena semayang, nak tala kok mana. Itu satu, kiblat orang yang tak tahu di mana arah kiblat. Nak semayang juga nak buat lagu mana. Satu. Yang kedua, dia kata kiblat bagi orang yang semayang atas kenderaan. Kita pergi luar negeri, kita pergi Perth misalnya. Perth, bawa contoh pun Perth. Pada Australia tu besar. Boleh sebut Melbourne, boleh sebut Sydney, tapi pergi sebut Perth. Ataupun kita pergi umrah misalnya. Kita pergi umrah, kita balik waktu subuh kena dalam flight. Ni duk naik kenderaan ni nak semayang macam mana atas kenderaan. Ataupun lagi cantik punya contoh apa dia? Kita nak pergi Penang, kita masuk jambatan pukul 7, tak masuk maghrib lagi. Masuk jam atas jambatan, jam. Duk tengok masa 7 suku, 7.30, 7.45, pukul 8. Tengah jambatan pun tak sampai lagi. Adat katanya, insya Allah lagi baru kita sampai balik sana. Maghrib nak kena semayang tak ke? Nak berhenti bagi signal emergency, turun semayang 5 orang tepi jambatan tu ke? Ataupun Allahu Akbar sujud atas steering tu ke? Atau macam mana? Macam mana nak buat? Lagu nak tahiyat atas gear ke apa ke? Tahiyat atas gear. Ini perbincangan yang akan datang tentang benda ni. Yang ketiga, dia kata kiblat pada masa awal Islam. Zaman awal-awal Islam dulu, kita duk baca cerita, Nabi-Nabi dulu pun sembahyang. Kefarduan sembahyang pada malam Isra' dan Mi'raj. Sebelum Isra' dan Mi'raj, sembahyang macam mana? Menghadap ke mana?
Ini perbincangan-perbincangan yang akan timbul di dalam ayat 115 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan nampak tak hebat dah ilmu Quran ni? Ayat pendek tu aja. Ayat 115 surah Al-Baqarah. Bukan di panjang mana pun. Perbincangan dia pergi sampai ke situ. Pergi angkat tangan pula tanya lagi soalan cepu mas. Ustaz, saya nak tanya lagi satu. Macam mereka naik hari tu ni apa nama dia? Chandra Muzaffar apa? Apa Muzaffar apa itu yang naik roket nak pergi ke bulan tu? Syekh Muzaffar, Chandra Muzaffar pula. Syekh Muzaffar naik roket nak pergi ke bulan, nak pergi ke International Space Station ISS. Dia kena semayang ke tak? Kena semayang. Tuan-tuan, Kes Dr. Muzaffar nak semayang saja, majlis fatwa bersidang. Kes Dr. Muzaffar nak pergi ke bulan. Rakyat Malaysia yang pertama, kalau diizinkan Allah, dia nak sampai di angkasa sana, nak sampai di International Space Station. Majlis fatwa bersidang, bincang macam mana kaifiat, macam mana cara Dr. Muzaffar nak semayang. Maknanya apa? Islam tidak ketinggalan dalam soal ini. Setiap perkara yang berbangkit ada penyelesaian dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu bidang ataupun itu skop perbincangan ayat 115 surah Al-Baqarah. Kita tengok. Dia kata masalah. Dia pergi satu-satu. Masalah. Kiblat orang yang tak tahu di mana arah kiblatnya. Start yang tu dulu. Sesungguhnya sekalian sembahyang itu wajib menghadap kiblat. Itu benda yang fundamental. Benda yang asas. Benda yang basic. Semua orang faham. Sembahyang mesti menghadap kiblat. Okey. Maka jika seseorang itu membelakangkan kiblat, nescaya tiada sah sembahyang. Simple. Kalau sekiranya syarat sah sembahyang mesti menghadap kiblat, kalau tak menghadap kiblat, sembahyang tak sah. Very simple. Dan jika dia hendak sembahyang, tiba-tiba tak tahu mana arah kiblatnya, maka hendaklah dia ijtihad. Dia kata, ni dia mula nak cerita. Dah kalau kita tak tahu, semayang kena semayang juga. So macam mana? Ijtihad. Dia kata. Maka kaifiat berijtihad itu seperti dikehendaki di mana utara, di mana barat, di mana selatan, di mana timur. Syarat nak ijtihad tu pun dia kena tahu juga, sekurang-kurangnya basic knowledge kena ada. Kita tahu utara, selatan, timur, barat kok mana. Dan di mana matahari naik, di mana matahari jatuh, ataupun tak tahu utara, selatan, timur, barat, tengok kod tingkap hotel. Tengok kod tingkap hotel lah ni pukul apa? Pukul 5 petang. 5 petang tenang tengok matahari jatuh kod belah mana. Tu. Jika sekiranya itu siang hari, dan jikalau malam hari, seperti diketahui di mana bintang kutub utara, di mana bintang kutub selatan, dan apa bintang 12 yang nampak pada dia, dan di mana terbit bulan, dan di mana tempat lenyap bulan itu. Ini dia nak main karut lah. Ini nak main susah. Teropong tengok bulan pun tak nampak, apa pun tak nampak. Tang mana bulan main kok mana, nampak bendera PAS aja ada satu orang tu. Bulan ni bulan lain, ini tak boleh kira. Nak cari bulan betul di langit tu, cari tak jumpa. Nak semayang lagu mana ni? Nampak? Maka apabila sudah berijtihad dan tilik cari ke mana hala dan menghadapnya seperti yang disifatkan itu, maka sembahyanglah ia sebagaimana ijtihadnya itu. Bila dia dah tengok nampak pukul 5 petang. 5 petang nampak matahari macam duk turun kot tu. Matahari turun belah barat. Kita agak sinilah kot. Bismillah, Allahu Akbar. Takbir. Sembahyang itu, sembahyang tak tahu arah kiblat yang sebenar. Cuma ijtihad kita. Kita rasa kot tu. Maka kita pun sembahyang dengan menghadap ke arah yang kita ijtihadkan tadi. Dan dia kata, maka sembahyanglah ia sebagaimana ijtihadnya itu. Dan jikalau sekiranya beramai-ramai, tiba-tiba jatuh masing-masing berlainan ijtihadnya. 5 orang
Pergi 5 orang. Check in hotel, sebilik 2 orang, sebilik 3 orang. Ambil bilik connecting. Balik ni duduk 2, balik ni duduk 3. 5 samdol ni tak tahu kiblat ke mana. Dia ni tanya dia ni, dia ni tanya dia ni buka tingkap dia tengok kau ni, dia ni berdiri depan pintu hotel, dia langut tengok sana sini, tanya orang luar semua tak tahu. Pasal apa? Pasal dia pergi check in hotel di Beijing. Dia pergi Beijing, dia nak semayang di Beijing. Dia tanya toki hotel ni, dia kata tak tahu, we don't know. Ambil. So nak semayang macam mana? Okey, dia ni tengok-tengok, dia kata matahari nampak jatuh kot ni. Okey, aku nak semayang kot ni. Kawan seorang lagi kata, dah, dia tak betul tu. Aku perasan kot ni. Tanya nombor 3, dia ni kata aku perasan kot ni. Tanya 5 orang, 5 arah ijtihad. Macam mana nak selesai pula masalah ni? 5 ni tak sependapat. Masing-masing yakin kata dia betul. 5 orang, 5 yakin kata arah yang mereka rasa tu betul. Macam mana nak selesai? Boleh selesai dengan cara one to show? One to show. Lagu dia buat lagu tu. Tengok. Nanti ikut hang. Boleh ke cara tu? Tak boleh. Baik, cuba kita tengok. Maka hendaklah masing-masing sembahyang menurut ijtihad masing-masing. Islam selesaikan macam tu. Kalau hang yakin kok ni, hang pederai kok ni. Dia ni yakin kok ni, hang pederai kok ni. Hang yakin. Masing-masing mengikut kecenderungan hati masing-masing. Dan antara mereka tak boleh kata hang salah, tak boleh kata aku betul. Aku rasa kok ni, aku buat kok ni. Aku rasa kok ni, aku buat kok ni. Itu penyelesaiannya. Okey, baik. Dan tiadalah boleh berikut-ikutan sembahyang itu. Tak boleh hang buat kok tu, dia ni nampak janggut jenuh lagi, aku ikut dia lah. Tak boleh. Dia tak boleh kira lagu tu. Dia bukan pertimbangan dia dari segi itu. Pertimbangan dia dari segi apa? Kecenderungan hati kita. Kita zan belah mana. Kita rasa macam kok ni. Kalau kita ikut dia, pasal dia ni nampak warak sikit, tapi hati kita duk rasa kok ni. Islam tak terima cara tu. Hang berat kok mana, hang buat kok tu. Dia kata. Nampak tak tuan-tuan? Keluasan ilmu Islam. Dia nak ambil satu pengajaran lain. Keluasan ilmu Islam. Sama kalau kita apply benda tu dalam konteks kehidupan kita hari ni. Kita tak boleh paksa semua orang ikut cara kita. Tak boleh. Kita punya cara, kita jenis pakai ketayap, tak mau pakai serban. Kawan kita punya cara, dia jenis nak pakai serban. Kawan satu lagi punya cara, dia nak pakai serban, nak katuk telinga sekerat. Kawan ni lagi satu punya cara, masing-masing. Kita tak boleh pergi kata kat dia ni yang handuk katup sekerat telinga ni macam sing. Tak boleh. Sing katup sekerat itu sing punya pasal. Kita katup sekerat, kita ada alasan kita. Kita tak boleh marah orang pakai serban. Orang pakai serban tak boleh marah orang tak pakai serban. Tak boleh. Kita duk kata ni kalau ikut sunnah, misal mau duk buang tinggal janggut. Kita tengok Arab Saudi, mana negeri yang lagi kuat mendakwa kata mereka ikut sunnah. Kita tengok Syekh Sudais pun misal ada cantik juga. Awak Syekh Sudais tak ikut sunnah. Berlapang dada dalam hal-hal yang macam ni. Ada benda yang fundamental, benda yang vital, benda yang asas, benda yang tak ada tolak ansur. Itu kena sepakat. Tapi benda-benda hak reja-reja, hak macam-macam ni, lapang dada. Islam nak beritahu apa? Even dalam bab semayang sekalipun, kalau satu orang yakin kata itu kiblat dia, dia semayang kot tu. Seorang lagi dia yakin kata kiblat dia kot ni, dia ikut kot tu. Dan dia tak boleh ikut orang tu orang ni, sedangkan hati dia rasa kot lain. Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula dalil, yang ni cantik. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata ada hadis cerita tentang benda ni. Kata dia, an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qal kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fi lailatin muzlimatin falam nadri aina al-qiblah. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Amir bin Rabi'ah. Kata dia, adalah kami serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan
pada satu malam yang gelap kelam. Daripada dalam musafir, Nabi ada dalam musafir itu. Okay. Maka tiada nampak apa-apa dan tiada kami tahu ke mana arah kiblat. Malam tu dia sebut dalam hadis tadi, dia kata lailah muzlimah, satu malam yang gelap-gelemat. Tak nampak, nak tengok ku ada cahaya bulan tak nampak, aku nak nampak bintang tak nampak, apa pun tak nampak, gelap kelam. Ni nak semayang macam mana ni? Tiba-tiba sudahlah berselisih kami. Bila tak tahu arah kok mana nak semayang, berselisih. Dia ni kata aku rasa kok ni, pasal duk mai tadi duk nampak, tadi dia tak mai gelap macam ni lagi. Tadi ada sikit cerah, aku nampak macam bulan kok tu kok ni. Dia kata kok tu. Seorang kata kok ni, seorang jadi macam tu. Berselisih depa ni. Seorang kata ke sini dan seorang kata ke sini. Manakala berlaku yang demikian itu, tiadalah kami sembahyang bersama-sama. Sahabat-sahabat ni, oleh kerana hang kata kok tu, hang kata kok ni, hang kata kok ni, masing-masing sembahyang ikut arah masing-masing. Nabi ada, tapi mereka tak pergi tanya Nabi. Mereka buat selesai cara mereka macam tu. Sambung hadis tu, dia kata fasalla kullu rajul minna ala hiyalih. Dia kata, maka semayanglah tiap-tiap seorang daripada kami atas pihak ijtihad masing-masing. Dia rasa kok ni, dia pergi kok ni, dia rasa kok ni, dia pergi kok ni. 5 orang, 5 arah yang berbeza. Sambung hadis tu, falamma asbahna dzakarna dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala pagi esoknya keluar matahari dan zahirlah kepada kami masing-masing bahawa sembahyang tidak berbetulan kiblat. Esok tengok-tengok matahari naik kau ni. Bila matahari naik kau ni, maksudnya barat kau ni. Matahari jatuh kau ni. Kemarin kita sembahyang duk tala belah matahari naik. Bila matahari naik, confirm. Kata hak kemarin, silap. Jadi macam tu. Tapi dah pagi dah. Dah pagi esok dah. Baru tahu kata silap. Macam kita lah. Kita dah pergi Beijing. Lagi sekali cerita Beijing. Pergi Beijing dah tanya sana tak tahu, sini tak tahu. Tengok kod tingkap apa semua. Kita dah semayang. Dah semayang apa sah lera selesai. Pagi esok naik-naik matahari tengok. Kata silap dah. Sedangkan dah lepas dah waktu Isya. Dah masuk subuh. Macam mana nak buat? Maka tak kala pagi keluarlah matahari dan zahirlah kepada kami tentang sembahyang tidak betul kiblat. Maka kami sebutlah perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah jadi macam tu, sudah confirm kata salah, kata silap, pergi tanya Nabi. Maka apakah hukumnya sembahyang kami itu ya Rasulullah? Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan mereka, maka tidaklah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya Nabi tak jawab. Nabi diam. Kerana belum turun lagi wahyu tentang hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuan-tuan, satu pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kalau tak tahu tak jawab. Jangan kita hari ni tak tahu pun duk nak belah jawab. Jangan. Takut, tuan-tuan, takut. Hari ini la ilaha illallah. Tuan-tuan, kemunculan tokoh-tokoh agama ni cukup ramai. Saya ingat tahun 80-an dulu, nak cari satu ustaz nak minta mengajar di masjid. Ya Allah, tak ada. Satu ustaz tu dia nak pergi semua masjid ni, semua nak panggil dia. Tapi hari ni tuan-tuan, hari ni punya cerita ni, hari ni bawah Masjid Abdullah Fahim tu ada berapa karya surau ni. Malam ni juga surau-surau ni berjalan kuliah. Hari ni punya jadi. Bukan di sini saja, di mana-mana. Tuan-tuan pilih masjid mana pun, bawah masjid tu ada berapa surau. Surau taman, surau kampung, surau apa. Malam yang sama, masjid ada guru mengajar. Tiap-tiap surau ada guru mengajar. Punya ramainya orang yang nak menyebarkan Islam pada hari ini. Alhamdulillah. Cuma takut dia apa dia? Takut dia jangan terlebih cancah daripada kuah. Itu takut. Jangan sampai kita gelojoh dalam nak menyebarkan ilmu sampai tersasar daripada prinsip-prinsip ilmu. Itu kena jaga.
Jangan sampai kita piduk bagi tahu dalam masyarakat benda salah. Yang tu kena jaga. Salah ni maksudnya apa? Benda tu bertentang dengan nas. Jangan piduk cakap macam tu dalam masyarakat. Pasal apa? Pasal masyarakat melihat kita ustaz, sedangkan kita tak cukup lagi. Tapi masyarakat sudah iktiraf kita sebagai ustaz. Bila kita keluar hukum-hukum ataupun kalau boleh dikatakan fatwa yang merapu-rapu, maka merapulah masyarakat seluruhnya. Wal'iyazu billah. Yang ni kena jaga. Tadi petang saya baca satu artikel ditulis oleh saudara Saiful Islam. Kita boleh balik, dia ada blog dia dalam internet. Saudara Saiful Islam, satu ustaz yang Masya Allah bagus. Saya suka baca tulisan dia. Dia lulusan Jordan kot kalau tak silap. Dan lah ni mungkin tengah dia buat PhD ke apakah. Rajul ilmi, satu orang yang sangat berilmu. Tadi dia rilis dalam blog dia tadi tulisan, dia kritik benda ni. Dia kata terlampau rancak selebriti agamawan. Dia guna perkataan tu, selebriti agamawan, terlampau rancak. Dia kata bagus dari satu segi, tapi tak bagusnya pun ada. Apabila tak cukup, tiba-tiba pergi berdiri tengah masyarakat bercakap, masyarakat menganggap dia serba tahu, sedangkan dia ada benda yang dia tak tahu. Dia buat pandai bercakap macam dia tahu. Malam ni pula kita tengok apa dia? Nabi SAW. Siapa lagi manusia yang lebih reti, yang lebih faham tentang Islam daripada Nabi SAW? Nabi apabila sahabat refer dekat dia tentang soal semayang tak tahu kiblat kok mana ni, Nabi diam. Pasal apa? Wahyu tak turun lagi. Nabi tak memandai-mandai mendahului wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu dia pengajaran dia. Baik. Dia kata apa? Maka tidak berapa lama maka wahyu pun turun. Dia kata tak lama lepas pada orang tanya, Nabi tak jawab. Tak berani nak jawab. Takut saat lagi jawab Allah buat turun ayat macam lain. Nabi SAW tawaduk. Yang tu yang kata tawaduk. Tawaduk ni apa dia? Tak bercakap benda hak tak tahu. Itu tawaduk. Tawaduk ni bukan pejam mata banyak daripada celik tu tawaduk tak. Tawaduk ni ialah dia takut nak bercakap benda yang dia tak tahu. Takut cakap dia tu menyelewengkan ramai orang. Maka Nabi SAW diam. Tidak lama kemudian Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Dan itulah kata Amir bin Rabi'ah. Kata dia, fanazalat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Itu ayat yang kita nak baca tafsir dia ni. Ayat daripada 115 surah Al-Baqarah. Tuhan berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib. Itu ayat dia. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Turun ayat tu. Kira-kira maksudnya, maka barang mana menghadap sekalian kamu, maka di sanalah kiblat Allah. Turun ayat tu. Dalam kes hampa tak sure mana arah kiblat, hampa ijtihad belah mana hampa menghadap, itulah kiblat. Maksud ayat tu macam tu. Begitu. Yakni apabila tidak tahu kamu ke mana hala nak menghadap kiblat kamu, maka sembahyanglah kamu ke mana-mana kiblat yang diijtihadkan, maka di sanalah kiblat yang disuruh Allah Subhanahu wa taala menghadap. Dan ini daripada tafsir Khazin pada tafsir ayat 115 suratul Baqarah. Itu cerita dia. Ini cerita tentang ayat ayat 115 surah Al-Baqarah, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dia ada satu cerita, satu orang tabi'in nama dia Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Ni ada kaitan dengan ayat ni. Sa'id bin Jubair bin Hisham radhiyallahu an. Dia orang hebat. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Sa'id bin Jubair. Sezaman dengan dia ni Imam Mujahid. Kan kalau kita baca dalam tafsir, dia kata qala Mujahid. Mujahid ni juga ulama tabi'in, hidup sezaman dengan Sa'id bin Jubair. Sezaman dengan dia juga Imam Atha pun terkenal.
Sezaman dengan dia juga Imam Tawus pun terkenal. Sezaman dengan dia juga Imam Sa'id bin Musayyib pun terkenal. Dan tiap-tiap mereka ni ada bidang kepakaran masing-masing. Mujahid, dia alim tentang Quran. Itu sebab dalam tafsir Quran kita duk jumpa nama Mujahid ni cukup kerap. Pasal apa? Pasal dia bidang kepakaran dia Quran. Ata, dia bidang kepakaran dia haji. Imam Ata, mereka ni boleh semua, tapi kepakaran dia di dalam bab haji. Tawus, bidang kepakaran dia tentang halal haram, tentang halal dan haram. Imam Tawus, dia bidang kepakaran dia yang tu. Sa'id Ibni Musayyib, dia ni bidang kepakaran dia munakahat, bab nikah kahwin. Dia ni datuk nikah kahwin. Tetapi yang disebut tadi ni, yang kata Sa'id bin Jubair, dia alim semua bidang. Yang tu hebat yang kata Sa'id bin Jubair ni. Dia alim dalam semua bidang. Dia alim sungguh dalam semua bidang. Bukan senang tuan-tuan nak jadi orang yang macam ni. Ilmu cukup tinggi, dan dia berguru dengan Anas bin Malik, dia berguru dengan Abdullah bin Az-Zubair, dia berguru dengan Abdullah bin Abbas, dia berguru dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Sahabat-sahabat Nabi ni guru dia. Dia tak dan jumpa Nabi, tapi dia jumpa sahabat-sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia apa dia? Yang kata Sa'id bin Jubair ni, saja kita cerita sikit. Masalah dia apa? Sa'id bin Jubair ni, dia man of principle. Dia satu orang yang sangat berprinsip. Sa'id bin Jubair. Masa dia hidup, gubernur di Baghdad ni ialah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Selalu kita sebut cerita dia ni. Masya Allah. Yang kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, Masya Allah, dia bunuh ramai sahabat Nabi. Bahkan dia antara yang dia bunuh siapa dia? Anak angkat Nabi, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Dia bunuh anak angkat Nabi. Maka Sa'id bin Jubair tadi ni, yang kata alim besar di kalangan tabi'in ini, dia hidup zaman Hajjaj menjadi gubernur di Baghdad. Dan dia satu orang yang prinsipal, satu orang yang berpegang kepada prinsip. Apabila dia tengok Hajjaj beraja di mata, bersultan di hati, buat zalim sesuka hati dia, bunuh orang mengikut kehendak hati dia, Sa'id bin Jubair tak boleh terima benda ni. Ulama lain cuba lari, cuba simpang, tak mau nak duduk belaga dengan Hajjaj ni sebab tahu akibat dia. Dia tak boleh. Dia kata Hajjaj tak betul, dia lawan. Ini yang cerita Sa'id bin Jubair. Direngkahkan cerita, Hajjaj tangkap dia dan tuduh, kata dia pemberontak, dia menentang gubernur yang memerintah. Dan dituduh dengan tuduhan tambahan, kata dia ni pro Ali. Mereka ni semua geng Umayyah, kerajaan Umayyah. Mereka tak suka kepada Sayyidina Ali. Maka dituduh Sa'id bin Jubair ini pro Sayyidina Ali, Syiah. Diheret bawa dia mai ke depan Hajjaj. Hajjaj tanya dia, siapa nama hang? Dia jawab, aku Sa'id bin Jubair. Berani dia ni. Dia jawab dekat Hajjaj. Dia tahu Hajjaj dah bunuh. Tangan Hajjaj berlumuran darah. Bunuh sahabat-sahabat Nabi, penghafaz Al-Quran. Dia bunuh. Tidak ada orang pada masa tu yang apabila dipanggil ke depan Hajjaj tak ketang. Semua ketang. Bila panggil ketang, takut. Sa'id bin Jubair bila mai, Hajjaj tanya dia, siapa nama hang? Dia kata, nama aku Sa'id bin Jubair. Dia tak takut. Hajjaj tengok orang tak takut ke dia ni, dia bara. Dia tak boleh. Dia mau orang takut ke dia. Hajjaj kata dekat dia, hang bukan Sa'id, nama hang Syakik. Dia kata, ni bahasa Arab. Sa'id maksudnya bahagia. Hajjaj kata, dah, hang bukan nama Sa'id, hang nama Syakik. Hang nama jahat. Dia kata, hang bukan bahagia, hang orang jahat, orang celaka. Dia provok. Sa'id bin Jubair jawab balik dekat Hajjaj.
Dia kata yang bagi nama dekat aku ialah mak ayah aku. Bagi nama aku Sa'id. Hang siapa? Dia kata nak tukar nama aku bagi jadi Syakik. Tuan-tuan, dia pergi bercakap lagu tu. Capanglah telinga Hajjaj. Dia kata aku tak pernah orang lawan lagi. Hari ni baru pertama kali aku jumpa hang. Ni hang apa? Hang tuah ke hang jebat? Hang berani lawan aku? Terus Hajjaj kata dekat dia, celaka hang. Hang, mak hang, bapa hang, tiga-tiga celaka. Hajjaj kata kat dia, woi, dia ni mau pagi penampak boya kat dia, baru dia tahu. Dia kata dekat Sa'id bin Jubair, satu ulama besar yang disegani oleh sahabat-sahabat Nabi pun, orang segan dekat dia kerana ilmu dia, kerana warak dia, kerana tawaduk dia. Tiba-tiba Hajjaj kata dekat dia, yang celaka ni bukan hang. Hang dengan mak hang, dengan bapa hang, semua celaka. Dia kata, dia ada rumah angin 3 suku dia. Sa'id bin Jubair jawab. Dia kata, tuan, yang menentukan celaka atau bahagia seseorang ialah Allah, bukan tuan. La haula wala quwata illa billah. Yang ni kalau duk cadang nak hukum penjara, pancung tu. Dia jawab, sedangkan dia tahu risiko dia. Dia tahu. Dia jawab macam tu. Hajjaj kata dekat dia, diam. Hanya duk cakap macam tu depan aku. Okey, tak apa, dia diam. Dia pergi kena kopi, kapai api apa sikit, mai balik. Sambung balik interrogation, sambung balik. Dalam cerita tu tak sebutlah kapai api ni. Mai balik. Dia tanya lagi sekali. Dia kata, baik, aku nak tanya hang lagi satu soalan. Di mana duduk Ali bin Abi Talib lah ni? Sebab dia duduk syak kata kawan ni pro Sayyidina Ali. Dia tanya, di mana duduk Sayyidina Ali lah ni? Sa'id bin Jubair kata, itu bukan urusan aku, itu urusan Allah. Dia main barah balik. Baik, dia kata, antara 4 orang, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, hang kata hak mana paling bagus? Dia nak cari pasal. Sa'id bin Jubair kata, siapa pun kalau taat kepada Allah dan Rasul, semuanya bagus. Dia mula lah. Dia nak pakai spek, nak gantung telinga, tak ada. Dia hangat dengan. Okey. Dia kata, dia panggil orang dia, bawa emas perak di depan Sa'id bin Jubair. Dia kata, lah macam ni, aku tak mau bergaduh dengan hang. Dia kata, nampak tuan-tuan? Yang ni yang kata apa? Yang kata strategi pihak musuh. Dia buat cara kasar tak jalan, dia buat cara baik. Dia bawa mai harta benda, bawa mai perak. Dia kata, lah ni macam ni, kita kau tim benda ni. Aku bagi ke hang yang ni, hang duk diam-diam, terus ada bercakap apa. Sa'id bin Jubair pergi jawab dekat dia. Dia kata, tuan ingat harta benda ni semua boleh menghalang tuan daripada kena neraka? La ilaha illallah. Orang nak buat baik dengan hang. Habis spang. Kopi-kopi pun tak mau minum, apa pun tak mau. Dia kata apa? Dia kata, baik, aku tak mau buang masa aku, bawa dia bunuhlah ni. Ni Sa'id bin Jubair yang cerita kata hebat tadi ni. Hajjaj kata, bawa dia, aku nak tengok dia dipancung depan mata aku. Sa'id bin Jubair ni dibawa mai kawan nak pancung, perbah dia, letak tengkuk dia di atas tempat nak kebetulan menghadap ke arah kiblat. Dia orang semayang. Dalam satu catatan menceritakan, kata dia ni kalau semayang semua orang kagum dekat dia. Pasal apa? Dia berdiri ni keras macam batu. Dia berkata, tak nampak bergerak apa, keras macam batu. Dia duduk di depan Allah, dia sampai macam tu. Bila letak dia, perbah dia nak kebetulan menghadap kiblat, dia baca, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dia baca ayat tu, aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam keadaan hanifan, dalam keadaan hati aku tetap kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, sekali-kali aku bukan orang kafir. Hajjaj bila dengar benda tu, dia meruak.
Dia merah, dia tak boleh dengar. Dia kata hampa kalih kepala dia ke belakang. Orang-orang dia pun pegang kalih kepala Sa'id bin Jubair ni, membelakangkan kiblat. Dia baca ayat 115 surah Al-Baqarah. Dia kata walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dia baca ayat tu, timur barat semua hak Allah punya. Kemana pun kamu alihkan pandangan kamu, kamu akan dapati Allah di sana. Dia baca ayat tu, tak boleh tahan Hajjaj ni. Dia kata, Tuan, tunggu, aku nak tengok dia matilah juga. Dia panak pancung dia doa kepada Allah. Dia doa kepada Allah. Sa'id bin Jubair, dia doa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, jadikanlah aku mangsa kezaliman terakhir kepada dia ni. Jangan izinkan seorang pun selepas daripada aku menjadi mangsa dia. Dia sebut doa dia, semua orang dengar. Putih tengok dia, mati Sa'id bin Jubair ni, mati dia ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu catatan kata 5 hari selepas Sa'id bin Jubair dipancung. Ada satu catatan kata 7 hari. Ada satu catatan kata 14 hari. Hajjaj tiba-tiba jadi gila. Tak lama lepas itu dia mati dalam keadaan hilang akal. Gila, tak pasal-pasal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ada sikit cerita tentang walillahil masyriq wal maghrib ni. Cerita ayat 115 surah Al-Baqarah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi kita tengok di situ, dia bawa mai cerita, dia kata dalam keadaan malam gelap itu bila tanya Nabi tak mau nak jawab pasal ayat tak turun. Bila turun ayat, Nabi baca, penyelesaian dia macam tu. Penyelesaian dia apa dia? Kalau kita tak tahu arah kiblat belah mana yang kita rasa itu kiblat, sembahyanglah. Kamu akan jumpa kiblat di situ. Itu ayat dia. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib dan tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Ash'ath As-Samani Abi Rabi' dan Ash'ath itu mendhaifkan pada hadis. Ash'ath ni dia tabi'in. Sebahagian ulama kata dia ni mendhaifkan hadis. Tetapi hadis yang kita baca tadi, Imam Nasiruddin Al-Albani mengatakan itu hadis hasan. Dia kata, baik, masalah dia kata sembahyang yang tidak menghadap kiblat kerana gelap dan tak tahu di mana kiblat. Kata Muhammad bin Ismail As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram. Bermula hadis dalam masalah itu menunjukkan bahawasanya orang yang sembahyang dengan tidak menghadap kiblat kerana gelap ataupun kerana kelam, maka itu memadai. Itu satu pendapat. Kalau kita memang tak tahu, memang blind, kita tak tahu kiblat kok mana, kita yakin belah mana kita sembahyang itu sah. Itu satu pendapat. Baik, dia kata sama ada ia serta memandang pada segala alamat dan dicari kiblat itu ataupun tidak. Dia kata tak perlu piduk cari tengok matahari naik turun kok mana apa, tak perlu. Pakai terus kata kok ni sembahyang kok ni boleh dah. Itu satu pendapat. Longgar pendapat itu. Dan bersamaan jua ayat itu baginya salah itu dalam waktu ataupun kemudian daripada saat. Tak kira. Kalau dah lepas habis waktu, terbukti kata arah yang dia menghadap tu salah, bukan kiblat, sembahyang dia tetap sah, kata pendapat ini. Okey, baik. Katanya lagi, dan telah bersalah-salahan ulama pada ini hukum. Maka ada yang mengatakan memadai, ialah mazhab Asy-Sya'bi. Mazhab ni tuan-tuan, kita duk tahu 4 saja. Okey, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Ada banyak mazhab, bukan 4 ni saja, ada banyak. Di antaranya mazhab Asy-Sya'bi, di antaranya mazhab Ats-Tsauri. Ada banyak mazhab, cuma yang diiktiraf ramai 4 ni saja. Ni dia kata mazhab Asy-Sya'bi dan juga mazhab Hanafi dan ulama-ulama Kufah pada hukum lain daripada orang yang sembahyang ia dengan tiada periksa cari serta yakin akan salahnya, maka bahawasanya dihikayatkan di dalam Al-Bahru, iaitu ijma' atas wajib ulang semayang atasnya. Ada satu pendapat lagi kata, kalau masa nak semayang tu dia tak tengok dulu matahari naik ke mana, turun ke mana, dia pakai balas semayang lagu tu aja,
kemudiannya tahu kata salah, dia kena ulang balik sembahyang tu. Tapi kalau dia cek dulu, dia nampak matahari macam turun kot ni, maka dia pun sembahyang menghadap ke arah tu. Kemudiannya tahu kata salah, sembahyang itu sah pasal dia cari dulu arah kiblat. Itu beza pendapat dia kata. Jadi tuan-tuan dengar saja. Sekali lagi kita tengok Imam Syafi'i kata apa. Sekali lagi. Baik. Dan telah berjalan beberapa banyak ulama lain kepada mengatakan tiada wajib atasnya ulang sembahyang apabila sembahyang ia dengan ambil periksa dan cari mana arah dan hala kiblat. Serta kemudiannya nyata baginya salah dan telah habis waktu pula. Dan adapun apabila yakin salahnya serta waktu masih ada, maka nescaya wajib ulang sembahyangnya. Ini lagi satu pendapat. Dia nak sembahyang tak tahu kiblat ke mana, dia buka tingkap tengok, dia rasa macam kod ni kiblat, dan dia pun sembahyang menghadap. Okey, sembahyang Isya misalnya, dia sembahyang pukul 10 malam, dia agak macam kod ni kiblat, dia pun sembahyang. Pukul 12 saat lagi ada satu orang mai bawa kompas, ni dapat dah kompas, tak kiblat kod ni. Waktu Isya ada tak lagi? Ada lagi, sebab tak masuk subuh lagi. Kena ulang tak? Satu pendapat kata kalau waktu masih ada, kena ulang sembahyang. Kalau waktu sudah lepas, tak payah ulang. Itu satu pendapat. Okey, kalau esok dah lepas subuh dah, baru kau tu buat main kompas tunjuk dan memang salah, dia menghadap kau ni, dia kena qada balik dah. Pendapat ni kata tak payah qada, pasal waktu sembahyang tu sudah habis. Itu satu pendapat dia kata. Maka jika telah keluar waktu, maka tiada ulang kerana hadis tadi, dan disyaratkan oleh mereka itu dengan periksa dan cari dulu arah kiblat kok mana. Syarat dia tu, cari dulu. Dan kita yakin kok tu, kita sembahyang kok tu, pagi esok tahu kata silap, tak payah ulang. Sembahyang tu kira dah lepas dah. Pasal apa? Pasal hadis sahabat tadi ni, dia pas sembahyang tak tahu kiblat. Tahu bila cerah tahu kata silap. Pergi tanya Nabi, Nabi diam dulu. Bila turun ayat bagi tahu kata tak payah ulang sembahyang. Maka sembahyang yang dah lepas tu tak payah diqada lagi. Dia pegang kepada hadis tu. Baik. Kerana wajib atasnya menghadap kiblat dengan yakin. Maka jika uzur yakin boleh diperbuat apa yang boleh dibuat akan dia daripada tilik periksa. Maka jika taksir ia, maka ia itu tiada uzur. Kalau dia cuai, dia tak tengok dulu arah kiblat, matahari naik turun kok mana tak tengok, itu dia taksir. Taksir maksudnya apa? Cuai. Kerana cuai, maka melainkan dia kena ulang balik kalau sekiranya dia cuai. Melainkan apabila yakin dia akan berbetulan dengan kiblat. Baik, baru kita tengok. Dan kata Imam Syafi'i. Yang ni baru tengok. Dia kitab fiqh ni macam ni lah tuan-tuan. Sekali lagi dia abang dia ni kata boleh, sekali dia abang dia ni kata tak boleh, sekali dia ni abang kata boleh kalau lagu ni, dia ni abang pula tak boleh kalau macam ni. Dah kita turun pakai kasut orang balik lagi. Tak je pening lagu tu lah. Kecuali orang-orang memang mengaji agama, dia memang daripada dulu masuk pondok ke, masuk sekolah agama ke apakah, dia dah ditrain dengan ayat tu. Kalau boleh lagu ni, kalau tak boleh lagu ni, kalau apa-apa dia faham, dia balik tu dia faham, dia pakai kasut dia betul. Tapi kalau hak daripada awal ni tak pernah mengaji agama apa semua, atau pergi jadi technician, pergi jadi engineer, pergi jadi apa, dia tak pernah mengaji agama, dia tak tahu tentang dia dengar ni boleh, lepas tu abang tak boleh pula, lepas tu dia abang boleh kalau lagu ni, lepas tu abang tak boleh kalau lagu ni. Dia kata lah boleh ke tak boleh ni, dia turun, dia pakai kasut orang lain balik. Ini masalah dia. Baik, yang ni fokus betul-betul. Dia kata apa? Dan kata Imam Asy-Syafi'i. Yang ni kena faham. Kata Imam Asy-Syafi'i, wajib ulang sembahyang atasnya sama ada di dalam waktu ataupun sudah habis daripada waktu. Imam Syafi'i dia keras. Contoh kita bawa nak pergi nampak terang, pergi Beijing tadi. Beijing ni tak habis lagi. Kita pergi Beijing tadi, kita masuk hotel, kita nak sembahyang tak tahu kiblat. Bila tak tahu kiblat, tanya pihak hotel pun tak tahu. Lepas tu kita tengok mai agak-agak kita kata kok ni kiblat, kita pun semayang. Kita semayang apa semua habis, pagi esok cerah-cerah tengok matahari naik ke dia, kata silap dah. Kemarin semalam kita semayang Isya, silap kiblat. Ni jadi macam mana ni? Waktu Isya dah habis dah. Ni dah mai subuh dah. Adakah Isya tu nak kena qada? Imam Syafi'i kata apa? Kena qada. Nampak pendapat Imam Syafi'i? Dia ketat. Hak taksat kita baca ringan sikit. Dia kata apa? Kalau waktu masih ada, qada. Kalau waktu sudah habis, tak payah qada.
Tapi Imam Syafi'i kata apa? Kena qada, dia kata. Pasal apa? Pasal sudah tahu kata silap kiblat. Ni waktu dah habis qada. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sekali lagi kita baca, dan kata Imam Syafi'i, wajib ulang sembahyang atasnya sama ada dalam waktu ataupun kemudian daripada habis waktu. Tak kira. Okey? Kerana menghadap kiblat itu wajib, semata-mata wajib. Ni Imam Syafi'i. Dia keras. Dia kata habis waktu ke tak habis waktu, hang semayang tak menghadap kiblat yang betul, hang kena qada. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tuan-tuan nak tahu lagi pendapat Imam Syafi'i yang ketat, yang kita tak ikut? Apa dia lagi pendapat Imam Syafi'i yang ketat kita tak ikut? Apa dia? Imam Syafi'i dia kata kalau kita baca Fatihah hadiah dekat orang mati tak sampai, dia kata. Kita hari ni bagus duk tekan WhatsApp dengan SMS. Sahabat kita aksiden kemarin, Al-Fatihah bulan tu. Itu bukan mazhab Syafi'i tu. Itu bukan mazhab Syafi'i, itu ikut Ustaz Syafi'i. Imam Syafi'i dia tak sampai, dia kata. Nampak tak? Secara tidak sedar kita tak ikut Imam Syafi'i pada ketika itu. Nampak? Lagi satu. Ni main masjid ni. Kita main masjid ni, hak mana sampai awal semayang dengan imam. Okey? Imam bagi salam, mana-mana makmum yang masbuk, yang main lambat lagi nak kena tambah 2, nak kena tambah lagi 3, nak kena tambah lagi 1, apa semua buat. Takat tu tak apa lagi. Imam Syafi'i tak apa lagi. Hak main lagi lambat lagi, nak buat lagi satu jemaah di belakang sana, satu imam dengan satu jemaah. Imam Syafi'i kata haram. Imam Syafi'i kata haram. Pasal apa? Pasal dia kata ada larangan dalam hadis Nabi, tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid. Imam Syafi'i kata haram. Dia kata kalau buat macam tu. Kita buat tak hari ni? Menaruh. Bukan takat buat serentak. Sana ada satu imam, sini ada satu imam. Luang sana ada lagi satu imam. 3. Yang tu lagi haram. Imam Syafi'i punya pendapat dalam bab tu, dia kata satu bangunan masjid ni boleh buat sekali aja jemaah. Yang kedua, ketiga, keempat tu semua kalau buat salah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kita ikut dah pendapat tu? Secara tidak sedar kita tak ikut. Nampak tak tuan-tuan? Dia nak habang di sini apa dia? Imam Syafi'i adalah satu imam yang sangat ketat dari segi metodologi hukum dia. Dia ketat. Secara tidak sedar ada beberapa benda yang kita buat sebenarnya tidak ikut keputusan yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk tu kita baca di Padang Temusu hari tu ni. Tajuk yang cerita sembahyang jemaah tu, kalau mai lambat buat lagi satu tu, Imam Syafi'i kata tak boleh tu, kita baca di Padang Temusu. Bila baca-baca orang hak dengar semua mulut jadi oh, betul ke Imam Syafi'i kata tak boleh? Betul ke? Betul ya. Nampak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So dia kata di situ, dia kata apa? Kiblat sembahyang sunat. Kata Imam Syafi'i wajib kena ulang sembahyang dalam kih tadi. Kemudian dia mai pula, dia kata kiblat sembahyang sunat di atas kenderaan. Maka iaitu jikalau musafir seseorang akan sebagai musafir yang harus pada syarak, maka haruslah baginya sembahyang sunat di atas kenderaan. Seperti mana dia naik unta, maka harus dia sembahyang di atas untanya itu dengan sembahyang duduk. Dan kiblatnya ialah barang mana kenderaan itu beradab di dalam perjalanan itu. Jikalau kenderaan itu berjalan dengan membelakangkan Kaabah sekalipun, maka kiblatnya ke mana ada kenderaan itu beradab di dalam perjalanan jauh. Yang ini satu. Ini dalam kes sembahyang sunat. Sembahyang fardu kok mana pun kena menghadap kiblat. Sembahyang sunat boleh. Kereta duk jalan kok mana, kapal terbang duk tala kok mana, kita anggap kata depan kita kiblat. Untuk sembahyang sunat boleh. Untuk sembahyang fardu kena cari kiblat. Baik, kita balik kepada kes kita naik kapal terbang balik umrah. Kita naik kapal terbang balik daripada umrah. Sudah tentu kiblat duk ada belah mana? Belakang. Pasal kita daripada Jeddah terbang nak balik mai Malaysia.
Kita meninggalkan Jaziratul Arab, kita meninggalkan semenanjung tanah Arab. Kaabah kiblat duk ada di semenanjung tanah Arab. Kita duk naik kapal terbang, faham dah kata kiblat duk ada belakang. Okey? Baik, nak sembahyang subuh dalam kapal terbang ni macam mana? Kok mana pun Imam Syafi'i kata kena menghadap kiblat. Itu nak sembahyang macam mana? Itu pandai-pandai hang. Takkan yang tu nak tanya Imam Syafi'i. Pandai-pandai lah. Tentu gamak tak bangkit sembahyang dekat lorong, orang duk main hantar ayak dengan biskut dengan nasi kat kita tu. Gamak tak? Orang Melayu ni tak gamak lah, pasal orang Melayu ni kan pantang banyak. Kalau Arab tak ada apa. Arab dia nampak sejadah Allahu Akbar, dia sembahyang tang lorong tu. Pramugari nak mai dia tahan gitu ya. Duk nak lenggak mai ke dia buat gitu. Kalau Arab dia kira apa, aku duk sembahyang mereka coba, aku dah tahanan nak mai lagi, dia bagi satu. Kan? Arab. Melayu dia nak bangkit nak sembahyang kat lorong tu dia duk bunyi lagu tu. Lagi dia kata aku ekstrim dengan pula. Dia main lagu tu. Okey. So sebahagian orang dia pergi cari setengah kapal terbang, dia ada buat tempat sembahyang. Di bahagian belakang ada, bahagian depan ada, dia buat, boleh sembahyang sekali 3 orang ke apakah boleh sembahyang. Tapi masalahnya subuh masa sangat singkat. 300 orang atas kapal terbang nak pergi sembahyang, macam mana, boleh ke tak boleh ke apa-apa semua. Boleh ke tak boleh, cerah dah. Tengok aku tingkat luar cerah dah. Aku bukan tak mau sembahyang, Tuhan tahu, aku bukan tak mau sembahyang, lagu tu punya hukum pula saya duk main. Nampak? Aku nak sembahyang apa? Tadi aku duk cakap dengan apa, aku nak sembahyang apa? Tak sembahyang sudahlah, duk diam-diam lah. Kan? Kita kena menghadap kiblat. Okey, so apa yang kita boleh buat dengan teknologi yang ada hari ini? Skrin duk ada di depan, tengok skrin tu. Kapal terbang duk terbang ke mana, dia ada map. Kapal terbang duk lintas apa? Indian Ocean. 3 arah dia naik perkataan ni. Perth, Beijing, Indian Ocean. Dia naik lah. Tengah duk lintas Indian Ocean. Kita pun tengok dalam skrin tu Indian Ocean. Okey, kapal terbang duk lugu ni. Tengok balik Jazirah Arab, Mekah duk belah mana. Okey, agak-agak kalau kita sengit sikit ke belah kanan, agak-agak okey, boleh kena dengan kiblat. Sembahyang menghadap kiblat tapi secara duduk atas seat. Takbir, Allahu Akbar. Lagu tu punya sengit duduk. Rokok sikit, i'tidal, sami Allah, sujud buat rendah sikit lagi, dapat 2 rakaat aja, sat aja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis, khalas. Cantik. Tidak timbul ialah kemelut perbincangan tentang sembahyang hormat waktu, boleh tak boleh, ni cerita nak iri panjang. Sebab apa? Bila sembang hormat waktu, ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh, duk bertengkar tu, tak sembahyang apa tu juga, sama juga. Jadi lagi baik kita tengok skrin tu, ke belah mana kapal terbang duk pi, Mekah duk ada belah mana, agak-agak okey, sini betul kiblat dia. Allahu Akbar atas bangku tu. Alhamdulillah. Selesai sembahyang kita, kewajipan yang tertanggung atas bau kita selesai, hati kita lapang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalahnya apa dia? Kena menghadap kiblat untuk sembahyang fardu. Untuk sembahyang sunat tak ada masalah. Dia kira apa? Kok mana kenderaan duk pi, kita zon kata situ kiblat. Sembayanglah witir ke, sembayanglah qabliyah subuh ke apakah, sembayang atas bangku tu tanpa perlu mengambil kira tentang arah kiblat. Itu untuk sembahyang sunat, dia kata. Baik, ni cerita yang dia duk mai di sini. Masalah di atas sembahyang sunat di atas kenderaan dengan membelakangkan kiblat itu harus ia. Bermula dalil yang menunjukkan harus yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar qal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi tatawuan aynama tawajjahat bih. Itu ayat dia. Hadis dia diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang atas kenderaan akan sembahyang sunat. Berhadap Nabi ke mana berhadap kenderaan itu dengannya. Untuk sembahyang sunat, kiblat duk balik belakang, unta duk pikul ni, Nabi menghadap ke ni, Nabi tak menghadap ke kiblat. Pasal apa? Pasal sembahyang sunat boleh buat macam tu, sembahyang fardu tak boleh. Maka tidak Nabi turun daripada kenderaan itu untuk nak menunaikan sembahyang sunat di bumi dengan kerana nak menghadap kiblat. Kata Ibnu Umar lagi, wa huwa ja'in min Makkah ilal Madinah.
Padahal Nabi SAW dalam perjalanan daripada Makkah nak pulang ke Madinah. Mekah nak pulang ke Madinah, maksudnya kiblat di belakang. Sama macam kita daripada Jeddah nak balik main Malaysia, kiblat dia ada di belakang. Sembahyang sunat Nabi tak beralih kiblat. Nabi ikut ke mana kenderaan nak pi, Nabi sembahyang kot tu. Maka sepotong hadis itu terang menunjukkan Nabi SAW sembahyang membelakangkan kiblat bagi sembahyang sunat dia. Masalah dia kata sembahyang sunat sambil berjalan, adakah harus? Wallahu a'lam. Ini bulan depan. Sembahyang sambil berjalan, dia kata boleh tak boleh. Sambil duduk berjalan ni, kita mai daripada sana tu, parking kereta, lagu duduk berjalan, mai lagu duduk Allahu Akbar, lagu duduk berjalan lagu tu. Ini kacau. Ini sudah kacau. Bukan kata apa nama pengawal keselamatan masjid terkejut. Tok Imam pun tengok terkejut. Dia kata dia ni awak dia jalan duduk lagu tu. Semayang kot dia kata. Takkan tak dandan kot dia kata. Kan? Lepas tu sekali mai tang rokok lagu tu. Rokok duduk berjalan juga ke? Rokok dia akan mai, cerita akan datang ni. Rokok kalau berjalan juga dia jadi bulldozer. Duduk main macam tu pula kata. Sami Allahu liman hamidah, sujud pun nak berjalan ke? Ini tajuk yang akan datang. Menarik juga nampak tajuk ni. Tajuk yang akan datang ni dia kata sembahyang sunat sambil berjalan, adakah harus? Kan? Tuan-tuan bisa tengok kan bila main musim haji, televisyen kita boleh tengok orang Arab sembahyang di Padang Arafah. Berbagai-bagai gaya dan berbagai-bagai aksi. Hak perempuan ni dukung anak. Tu sembahyang ni, dukung tak apa. Lagu duk inggut betul pula anak dia. Kan? Lagu duk inggut. Kita ni duk tengok TV dia ni, awak ni sembahyang nampak macam sembahyang yang saat lagi dia nak rokok, dia letak anak dia di bawah, dia rokok. Sami Allahu liman hamidah, sujud apa semua, nak bangkit berdiri dukung balik budak ni, inggut pula. Kita kata sesat puak-puak ni nanti sesat dulu. Nak kata sesat, nak kata apa, mengaji pergi habis dulu, baru boleh kata apa-apa kat orang. Okey. Satu pasien lagi di Padang Arafah, dia sembahyang lagu duk pegang payung satu, lagu duk pegang Quran pula satu lagu tu. Kita duk ingat dia duk baca Quran saja. Tengok rokok. Tak payung tepi, Quran pun lampu kek rokok. Sami Allahu liman hamidah, dia sujud. Duk antara dua sujud, bangkit berdiri, ambil balik Quran, buka, ambil balik payung. Wih, kita kata ni macam mana ni depan ni? Tajuk yang akan datang akan bincang benda ni. Ada tak ada berlaku di zaman Nabi? Ada tak ada hadis yang menceritakan tentang perlakuan ini? Kan? Kita jumpa pula satu hadis cerita tentang duduk semayang, pintu rumah kunci, duduk semayang, orang balik, tutup pintu, pum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hampa pergi mana habis semua? Satu macam yang berjalan bila duduk buka kunci. Buka kunci, buh balik pergi Agostan, mai dulu sambung sembahyang balik. Boleh tak boleh buat macam tu? Tajuk yang akan datang akan membicarakan tentang benda ni. Ada beberapa benda yang nampak ganjil, tapi ada tak ada hadis yang menyokong perbuatan itu, insya-Allah kita akan tengok di kemudian hari. Jadi hadis-hadis ni semua dia mai dekat kita, bukan dia suruh kita buat. Dia nak habaq kata benda tu pernah berlaku. Kan, jangan ni lepas-lepas balik mengaji ni lagu semua dia buat lagu tu. Kan, sambil duduk turun ni, tengok sambil duduk pakai kasut, nanti yang duduk takbir. Ni apa ni? Witir lah, buat siap-siap witir. Awak yang tak buat di atas masjid tadi. Ada kata ustaz kata boleh. Ini dia kata sip masa kalau sembahyang di atas ni nak kena buang lagi 5 minit. Dia nak kena pergi ambil anak tuition lah apa semua. Sambil duduk turun saruk kasut ni, dia witir duduk jalan. Sampai tepi pintu kereta, sujud apa rukuk apa sat. Okey, masuk start kita jalan. Lepas tu orang pergi report pejabat agama, kata ni sejak mengaji kat dia ni lah orang pakat jadi lagu ni. Jangan tuan-tuan. Jadi bulan depan kena main dengar, baru boleh tahu boleh buat kata boleh buat macam mana, baru boleh tahu. Nah, insya-Allah. Baik, kemudian tajuk-tajuk yang akan datang juga ada tajuk-tajuk yang menarik. Dia akan sampai di bulan depan, insya-Allah kita akan masuk satu tajuk tentang makam Ibrahim. Kan kita duk pergi haji, kita duk pergi umrah, kita dah tengok dah satu tempat yang nama dia makam Ibrahim. Kita nak dengar cerita apakah satu cerita yang ada tentang makam Ibrahim itu. Apakah satu cerita ada di sebalik cerita makam Ibrahim itu.
Dan dia berkisar daripada ayat Quran, cerita tentang ayat perintah supaya jadikan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu musalla. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.